Saya Fazal bin Sulaiman. Okey, topik hari ni kita akan mengulaskan mengenai serangan bena perang atau lebih sinonim lagi dengan para petani, iaitu serangan bom. Encik Saiful Az-Zahar merupakan pengurus teknikal dan kualiti pembangunan produk Madakop. Betul Encik Saiful? Ya, betul. Okey, beliau berkecimpung dalam industri pertanian ni selama lebih kurang 15 tahun. Beliau lebih arif lah tentang tanaman padi ni. Okey, Encik Saiful, boleh saya tahu apa tu bena perang? Boleh Encik Saiful terangkan sedikit lah. Untuk makluman, bena perang ni atau dikenali sebagai Nila Purata Lugen, dia adalah serangga berwarna perang, bersaiz antara 3.5 mm hingga 5 mm, sangat kecil. Mempunyai kita hidup yang amat ringkas, dengan daripada telur, anak jemaah, sehingga dewasa hanya lebih kurang 33 hari saja. Di mana di peringkat telur, dia mengambil masa lebih kurang 1 minggu. Anak jemaah atau NIM, dia mengambil masa lebih kurang 14 hari ataupun 2 minggu. Dan dewasa lebih kurang dalam 1 minggu sajalah. Untuk makluman Siti, bena perang ni, kalau kita perhatikan betul-betul di tawah padi kita, terdapat 2 jenis bena perang. Satu bena perang bersayap panjang dan satu lagi bena perang bersayap pendek. Okey, kalau kita perhatikan kehadiran bena perang ni, macam mana kita nak tengok kehadiran dia? Kita tengok pada waktu malam di lampu-lampu jalan kan. Selalunya kalau kata musim dia hijrah tu, kita akan nampak serangga bermain di lampu jalan tu. Yang setiap kali ada bawah lampu banyak-banyak tu. Ya, yang salah satulah untuk kita nak tengok kehadirannya lah. Dan dalam kata aktiviti tanaman padi ni, selalunya bahagian Jabatan Pertanian akan buat pengawalan dan ramalan. Dia buat ada kaedah lah, tapi kaedah yang paling mudah kita tengok di lampu jalan lah. Bena perang ni juga dia merupakan perosak utama bagi tanaman padi lah. Jika populasi dia terlampau banyak, dia boleh mengakibatkan petani ataupun hasil hampir ke 60%. Okay. So kawalan perlu dibuat terhadap bena perang ni. Dari segi kawalan tu kan. Okey. Dari tempoh berapa sampai ke berapa? Bena perang ni dia serangan selalunya dia bermula pada peringkat semayan lagi lah. Dia memang sehinggalah peringkat padi masak lah. Tapi yang paling serius dan selalu serangan tu di antara umur padi 40 hingga ke 85 hari lah selepas kita tanam lah. Jadi serangan yang kita takut pada peringkat padi yang 85 hari ke suatu hari dia yang kita takut lah. Dia nak masak tu, kita nak ambil lah. Okey, Encik Saiful. Tadi dah kata sebab dia diserang waktu bila kan. Okey, macam mana faktor dia boleh menyebabkan serangan tu berlaku? Serangan bena perang ni selalunya berada di pangkal pokok padi lah, antara ketinggian air lah. Maksudnya di kawasan tu suhu dia agak sejuk sikit lah berbanding dengan di atas permukaan daun lah. Jadi dia akan menyerang di bahagian pangkal pokok dengan cara menghisap cecair lah. Menghisap cecair sehingga pokok tu menjadi kekuningan, kemudian dia akan mati. Dan dia akan jadi lebih kurang dia dipanggil dalam ni, dia akan dipanggil sebagai herbivore. Dengan kalau petani kampung punya bahasa, serangan bom lah. Dia terkena macam kesan bom tu lah, terbakar. Okay, sebelum tu saya ada jugalah baca tentang faktor dia yang lain kan. Contohnya seperti lebihan nitrogen. Betul. Jadi pokok padi ataupun dalam serangan bena perang ni berminat juga dengan tanaman padi yang
kadar baja nitrogen yang terlebih lah, yang agak lebih lah. Tanaman padi yang agak kadar nitrogen yang terlampau tinggi itu dia amat suka kepada pokok padi itu. Memang senang berlaku serangan itu. Kalau selalunya orang tengok hijau ni cantik, bukan bermakna hijau ni elok untuk tanaman lah sangat kan. Betul. Okay. Tapi dalam tanaman padi ni keperluan nitrogen tu diharapkan para petani dia janganlah lebih lah, sebab dia menggunakan serangan lah, mengikut kadar lah. mengikut kadar yang disyorkan. Macam mana pula dengan kawalan yang perlu kita lakukan lah untuk membenteras serangan ni? Kawalan bina perang kan? Ya. Dalam pertanian ni, kalau boleh kita galakkan kawalan pertanian secara biologi. Itu seboleh-bolehnya lah kan. Sebab apa? Dalam bentuk kawalan biologi ni, kita ada musuh semula jadi. Macam laba-laba, lepas tu kepinding, yang mana laba-laba tu dia mau angkat sarang dia tu, dia mau angkat benar tu, dia boleh bagian makanan dia. Kalau kepinding tu dia merosakkan telur bina pirang lah. Itu bagi kawalan biologi lah seelok-eloknya. Tapi bila tahap serangan tu dia dipanggil dalam bahasa dalam pertanian dia panggil ATL lah. Tahap serangan ambang tindakan lah, di mana populasi bina pirang tu, di mana dewasa lebih kurang 20 ekor, dan anak NIM tu maksudnya anak yang belum bersayap tu lebih kurang 50 ekor seperdu, maksudnya satu pokok tu, satu imbun tu. Jadi kita perlu ambil tindakan secara drastik lah, menggunakan kawalan kimia lah. Okey, di mana ada yang racun-racun yang dibekalkan oleh syarikat-syarikat pengelola racun yang sesuai dengan untuk kawalan serangga bina perang ni lah. Selain daripada tu, kita nasihatkan jugalah para petani kita di luar sana yang kalau boleh penggunaan baja urea ataupun nitrogen. Kita kalau boleh menggunakan kadar yang disyorkan lah. Lagi satu, penggunaan variety yang rentang kepada serangan bina perang ni lah. Contohnya kita boleh rujuk dengan laman-laman web magdi, variety yang agak rentang lah. Encik Saiful, katakan tentang AI. Boleh Encik Saiful bagi contoh satu atau dua AI yang iaitu perawi aktif yang bersesuaian lah untuk bina perang ni? Saya bolehlah share kat sini AI yang agak selalu orang pakai. Popular lah. Agak popular, contohnya Astro Procap, kan, Propanil, Bufalzine kan. Jadi salah satu lebih kurang AI lebih kurang macam tu lah. Dengan bantuan AI ni, insyaAllah kita haraplah kawalan tu dapat kita terkawal lah. Dengan kita harap macam tu lah. Dan hasil pun taklah kurang sangat lah kan. Untuk pengetahuan anda semua, Madako Agrosciences membuat penjualan input pertanian racun. Anda boleh membuat pembelian melalui WhatsApp di talian tertera atau membeli secara online di laman web www.myraga.com.my. Untuk pengetahuan anda semua, untuk pembelian RM50 ke atas anda akan dapat potongan RM10 dengan voucher MyRaga Best. Okey, terima kasih Encik Saiful atas penerangan yang diberikan tadi. Saya harap lepas ni kalau kita akan saya jemput lagi, Encik Saiful boleh lagi kot lah. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.